Tahu tak, apa yang anda nampak sekarang ni sebenarnya bukanlah salinan satu sama satu dunia di sekeliling anda. Bunyi macam pelik kan? Tapi inilah kunci untuk faham apa itu reality. Jom kita bongkar misteri di sebalik macam mana kita ni sebenarnya melihat. Okey, jom kita mulakan dengan satu eksperimen ringkas. Cuba tengok betul-betul skrin ni, fokuskan mata anda dekat tengah-tengah pusaran tu. Bagi masa dalam beberapa saat. Nampak tak macam ia tengah bergerak? Ini bukan silap mata atau olah kamera tau. Ini ilusi optik dan inilah petunjuk pertama kita dalam misteri yang kita nak selesaikan hari ni. Ilusi yang anda baru alami tadi tu, kita anggaplah ia sebagai lokasi kejadian. Deria anda dah kena tipu. Ini terus membawa kita kepada satu persoalan yang sangat besar. Bolehkah kita percaya 100% pada apa yang mata kita nampak? Untuk selesaikan kes ni, kita kena kenal dulu dua watak utamanya. Pertama, deria kita. Mata, telinga, kulit, semua tu. Anggap je mereka ni macam skuad forensik yang tugasnya cuma kumpul bukti. Kumpul data mentah, itu je. Lepas tu kita ada watak kedua, otak. Inilah dia detektif utamanya. Otak ni lah yang ambil semua bukti tu dan cuba cantumkan jadi satu cerita yang logik. Okey, jom kita mulakan siasatan. Kita tengok dulu proses yang pertama. Macam mana sebenarnya kita kumpul semua bukti atau data mentah dari sekeliling kita ni? Nah, proses ni kita panggil sensasi. Secara rasminya, inilah definisi sensasi. Kalau nak faham dengan mudah, bayangkan ia macam mikrofon untuk otak kita. Sebelum otak boleh proses apa-apa bunyi, mikrofon kena tangkap dulu getaran tu kan? Macam itulah sensasi. Ia cuma proses menangkap maklumat kasar dari dunia luar. Jadi, apa petunjuk mentah yang deria kita kumpul ni? Okey, untuk mata, ia adalah gelombang cahaya. Untuk telinga, getaran udara. Untuk lidah dan hidung, ia kesan bahan kimia. Dan untuk kulit, ia adalah tekanan dan suhu. Nampak tak? Setiap deria kita ni memang pakar dalam kesan jenis rangsangan yang tertentu. Dan dekat sinilah magiknya berlaku, proses yang dipanggil transduksi. Anggap je ia macam penterjemah profesional. Deria kita ambil bahasa dunia fizikal macam cahaya, bunyi, tekanan dan terjemahkannya ke satu-satunya bahasa yang otak kita faham, iaitu isyarat elektrik. Kalau tak ada penterjemah ni, semua maklumat dari luar tu jadi macam bunyi bising je pada otak kita, tak ada makna langsung. Tapi, skuad forensik atau pengumpul bukti kita ni taklah sempurna sangat. Diorang ada hadnya. Contoh mudah, telinga kita ni cuma boleh dengar bunyi sampai sekitar 20,000 Hz je. Whistle anjing tu, yang sangat kuat bagi anjing, kita langsung tak dengar apa-apa. Ini satu perkara penting tau. Bukti yang kita kumpul dari dunia ni sebenarnya tak lengkap. Realiti yang kita alami ni dah macam versi yang diedit. Baiklah, sekarang kita beralih pula pada si detektif utama dalam cerita kita ni, iaitu otak. Lepas je otak terima semua isyarat mentah melalui proses sensasi tadi, ia akan mula analisis dan bagi makna pada isyarat tu. Inilah yang kita panggil persepsi. Jadi, nampak tak beza dia? Kalau sensasi tu sekadar menerima data, persepsi pula ialah proses mencipta makna daripada data tu. Otak kita ni bukan macam perakam video yang pasif tau. Ia lebih kepada seorang pengarah filem yang aktif, dia yang pilih, susun dan tafsir setiap babak yang masuk. Detektif otak kita ni ada dua cara utama untuk buat siasatan. Satu, dipanggil pemrosesan bottom up. Ia bermula dari bawah, dari bukti-bukti kecil macam titik dan garisan dan bina kefahaman ke atas. Cara kedua pula top down. Yang ni otak kita dah ada idea awal atau jangkaan dan ia gunakan pengetahuan sedia ada tu untuk tafsir maklumat yang masuk. Proses top down ni lah yang sangat berkuasa dan dekat sinilah pengalaman dan jangkaan kita boleh mula mengubah apa yang kita nampak. Supaya kerja jadi cepat dan efisien, otak kita guna beberapa jalan pintas. Dalam bidang psikologi, ia dipanggil prinsip Gestalt. Ia macam satu set peraturan yang otak guna untuk susun maklumat yang berterabur, jadi satu corak yang logik dan bermakna. Memang cekap, tapi kadang-kadang jalan pintas ni lah yang buat kita tersilap. Cuba tengok contoh ni. Otak anda secara automatik akan guna peraturan-peraturan ni. Anda mungkin nampak titik-titik itu sebagai beberapa lajur kan? Bukan sekadar titik rawak. Itu sebab prinsip kedekatan. Dan logo panda WWF tu sebenarnya tak ada pun garisan penuh kat situ. Tapi otak anda sendiri yang tutup ruang kosong tu untuk jadikan ia seekor panda. Nampak tak? Cekap betul jalan pintas otak kita ni.
Okey, sekarang jom kita patah balik pada misteri pusaran tadi. Bila kita dah faham pasal sensasi dan persepsi, barulah kita boleh nampak macam mana proses bijak dalam otak kita ni sebenarnya boleh buat silap, macam dalam kes ilusi optik tu. Inilah jawapannya. Bayangkan dalam otak anda ada dua tim tengah main tarik tali. Satu tim untuk gerak ke dalam, satu lagi untuk gerak keluar. Bila anda tenung pusaran tu lama-lama, anda dah penatkan tim gerak ke dalam. Jadi, bila anda pandang tempat lain, tim tu pun rehat. Tiba-tiba, tim gerak keluar yang masih segar tu menang sekejap. Itulah yang cipta ilusi pergerakan tu. Jadi yang cipta pergerakan tu, otak anda, bukan mata anda. Dan ini bukan satu-satunya contoh tau. Ada lagi satu fenomena popular yang tunjukkan macam mana persepsi kita boleh berkonflik. Namanya kesan strok. Ia bukti kukuh yang proses automatik dalam otak kita ni kadang-kadang boleh kacau daun kerja yang kita tengah nak buat. Jom kita cuba. Saya nak anda sebut warna tulisan ni secepat mungkin. Jangan baca perkataannya, sebut warnanya je. Sedia? Mula. Dia sangkut-sangkut sikit kan? Sebabnya otak kita ni dah terlatih seumur hidup untuk membaca secara automatik. Proses automatik ni kuat sangat sampai ia ganggu kerja senang macam nak sebut warna je. Satu lagi bukti yang otak kita ni ada agenda dia sendiri. Jadi, apa rumusan daripada semua ni? Apa yang kita boleh simpulkan? Kesimpulannya agak mendalam sebenarnya. Ia boleh ubah cara kita pandang hubungan antara diri kita dengan dunia sekeliling. Dan inilah takeaway yang paling penting. Apa yang wujud kat luar sana tu tak disalin bulat-bulat masuk dalam kepala kita. Sebaliknya, deria kita kumpul data dan otak kita yang bina versinya sendiri. Realiti yang anda alami bukan satu rakaman, ia adalah satu pembinaan. Jadi, apa yang kita panggil realiti itu sebenarnya adalah satu adunan yang unik. Mula-mula, kita ada input deria, macam yang carta ni tunjukkan. Tapi lepas tu, ia diadun pula dengan semua pengalaman lepas kita, dengan apa yang kita jangka akan berlaku. Sebab itulah, dua orang boleh tengok satu kejadian yang sama, tapi melihat benda yang jauh berbeza. Campuran setiap orang tak sama. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang agak mencabar untuk difikirkan. Kalau realiti setiap orang tu adalah ciptaan juni otak masing-masing yang dibentuk oleh pengalaman hidup yang tak sama, maknanya, adakah kita semua ni sebenarnya hidup dalam dunia yang berbeza-beza? Cuba fikirkan.